Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanahya dan ini pantau agenda reformasi, perkara-perkara penting untuk kita kemas kini dan juga kita ketahui, termasuk kita berdiskusi terutamanya hal-hal yang berkaitan apa yang berlaku dalam negara. Apabila kita menyebut kepada IPCC yang berfungsi sebagai tempat terima aduan salah laku anggota dan juga pegawai, yang mana ia disebut sebagai Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis, IPCC akan wujud sebagai badan berkanun dan akan menjalankan fungsi iaitu menerima aduan mengenai salah laku anggota atau pegawai sesuai dengan tujuan asal IPCC. Nak bercakap lanjut berkaitan dengan IPCC ini, Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Frauд Bertauliah Malaysia bersama-sama saya menerusi talian telefon ketika ini. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Ya, Datuk Seri, pertama sekali untuk kita faham hal-hal ini dan juga perkara berkaitan dengan IPCC ini, bila, siapa serta kenapa mulanya isu penubuhan IPCC ini, Datuk? Ini sangat menarik ya, sebab pada tahun 2005 ya, masa Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri, beliau lebih terkenal kepada perkara yang amanah, integriti ya. Dan beliau telah, oleh kerana ada rungutan di kalangan rakyat, iaitu menyatakan iaitu bahawa polis PDRM ini adalah ada masalah banyaklah, terutama dari segi salah laku, disiplin dan juga rasuah. Jadi beliau telah menubuhkan satu Suruhanjaya Diraja pembaharuan perjalanan pengurusan PDRM pada 2005. Dan beliau telah melantik seorang bekas ketua hati negara, saya rasa, iaitu Tun Zaidin, yang beliau telah mempengurusi. Dan dalam tu beliau telah melantik ramailah antara anggota-anggota seperti NGO, Bar Council, Human Rights dan juga anggota-anggota PDRM lah. Itu satu. Jadi jadi dalam RCI ini, jadi carangan akhirnya ialah untuk menubuhkan satu agensi, iaitu untuk memantau PDRM, katanya untuk lebih efisien, dan dia dikenali sebagai IPCMC lah. Tapi oleh kerana ada report tu, jadi kerajaan pun telah cuba sedaya upaya, iaitu masa Datuk Seri Najib, iaitu pada tahun 2009, kita dapati bahawa Datuk Seri Najib tidak memperkenalkan IPCMC oleh kerana terlalu keras dan juga dibangkang oleh pihak tertentu, terutama sekali polis. Beliau telah memperkenalkan satu Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasa, EIAC, yang ada kini, yang baru kita mansuhkan ganti dengan IPCC. Dan dengan itu polis pun tunjuk juga yang mereka juga mempunyai satu badan yang sendiri, iaitu untuk memastikan bahawa polis-polis itu berkelakuan baik, dan dia menubuhkan satu JIP yang dikenali sebagai Jabatan Integriti dan Pemantauan PDRM. Tapi ini sangat efektif. Sebab dulu lagi saya masih ingat masa saya dengan BPR dulu, jika sekiranya anggota polis ni jika dikenakan tata tertib oleh Bukit Aman ataupun JIP, mereka begitu takut. Sebab kalau pergi mahkamah kadang-kadang boleh menang. Jadi ini merupakan satu perkara yang baiklah bagi JIP. Tetapi pada apabila PH ambil alih tahun 2018, oleh kerana selalunya Parti Pembangkang PH ini nak supaya bukan EIAC yang patut menjadi badan ini, tetapi dia nak IPCMC juga, seperti yang dicadangkan oleh Suruhanjaya RCI tadi. Jadi debate dan telah masuk dalam, tak silap saya, dalam parlimen, tetapi oleh kerana kerajaan telah bertukar, tak jadi. Lepas tu kerajaan PN ambil alih, PN pun rasa dia pun tak berapa setuju dengan IPCMC, tetapi beliau telah pergi kepada IPCC yang ada sekarang ni. Itu di antara perkara yang berlaku lah. Jadi ada banyak perbezaan lah di antara IPCC, tetapi IPCC ini telah diperkenalkan, maka 2-3 hari lepas Menteri telah menyatakan bahawa EIAC ini tak perlu lagi, tetapi diganti dengan IPCC. Jadi itu di antara sejarah lah. Tapi isu
isu IPCC ni dengan AEIC ataupun IPCC ataupun AEIC ni ataupun ICMC, payah nak jawab kan, payah nak sebut, selalunya menjadi kontroversial. Dan juga kalau melihat pada tahun 2020 bila adanya IPCMC ini juga ia mendapat tentangan dan juga ketidaksetujuan dalam kalangan anggota dan sebagainya. Tetapi Datuk Sri, kalau kita lihat PDRM mengambil tindakan tata tertib ke atas 5,073 pegawai kanan dan anggota rendah sejak tahun 2020 hingga Mei 2023 yang lalu, dan daripada jumlah itu seramai 479 orang dilucut hak emolument, 940 orang dikenakan denda, manakala 2,970 orang diambil tindakan amaran dan 127 orang ditangguhkan pergerakan gaji diikuti, 46 orang diturunkan gaji, sementara 71 orang pegawai dan anggota diturunkan pangkat dan 440 orang dibuang kerja. Kenapa isu hal berkaitan dengan salah laku dan juga tata kelakuan polis ini sangat penting dalam kalangan rakyat dan juga masyarakat, Datuk? Saya rasa tindakan polis, itu saya mengatakan bahawa jika tata tertib dahulu Bukit Aman adalah satu institusi atau satu jabatan yang ditakuti. Dan yang kedua sudah tentu JIPS yang ada, iaitu Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard PDRM. Tetapi saya rasa mungkin sebelum ini publicity tidak ada, kurang. Iaitu yang menunjukkan bahawa ramai juga di antara anggota-anggota polis dan juga pegawainya telah diambil tindakan dengan serius tanpa pilih bulu lah. Saya rasa itu di antara. Tetapi saya dapati bahawa NGO ni, bar council dan sebagainya, mereka ni lebih, dan juga parti-parti pembangkang lah selalu. Dia lebih main, terutama sekali parti pembangkang lah, dia lebih main pada politik dan nak memasukkan bahawa supaya mereka macam was-was dengan tindakan yang dibuat oleh dalaman oleh PDRM, dan mereka nak satu agensi luar yang bebas kononnya, dan agensi ini mempunyai kuasa-kuasa tertentu. Jadi ini menyebabkan NGO, Suhakam, Transparency International, ia juga nak iaitu mereka dapati bahawa mereka tak puas hati dengan tindakan yang perlu ada. Itu sebabnya saya rasa marketing yang kini yang telah dijalankan oleh polis ini adalah satu perkara yang baik, sebab memang ramai juga seperti yang dibaca tadi, iaitu tindakan yang diambil terhadap pegawainya adalah begitu efektif. Datuk, kalau kita lihat data menunjukkan bahawa PDRM tidak akan berkompromi dengan pegawai atau anggota yang melakukan kesalahan dalam tugas. Dua isu serius adalah berkaitan dengan rasuah dan juga salah laku. Melihat kepada peranan IPCC ini, adakah Datuk melihat kepada satu tindakan yang lebih progresif dan juga tindakan tegas akan dilaksanakan selepas ini? Tetapi yang tu akan Datuk jawab seketika nanti, sebab kita ada isu berkaitan dengan talian telefon ketika ini. Kita cuba dapatkan Datuk, dan kalau kita nak kongsikan dengan anda beberapa perkara penting, antaranya hukuman yang paling banyak dikeluarkan kepada pegawai dan juga anggota, iaitu pada tahun 2020 membabitkan seramai 857 orang, manakala pada tahun 2021 seramai 913 anggota dikenakan amaran, disusuli 891 anggota pada tahun 2022 dan akhirnya 309 anggota antara Januari hingga Mei 2023. Datuk, saya kembali kepada Datuk. Dua tuduhan serius seperti rasuah dan juga salah laku. Melihat ke depan, peranan IPCC dalam memastikan perkara ini dapat diatasi, dapat dikurangkan dan seterusnya membasmi amalan rasuah yang mungkin membelenggu dan juga mempengaruhi anggota-anggota sebelum ini. Saya secara peribadilah, apa saja nama yang kita buat itu adalah satu perkara yang boleh dibuat. Tetapi apa yang besar ialah berapa serius tindakan kita yang nak kita lakukan untuk membersihkan kedua-dua masalah tadi, rasuah dan salah laku. Bagi saya, jika sekiranya IPCMC dan sebagainya dilaksanakan, kemungkinan besar jika sekiranya anggota-anggotanya tidak dianggotai oleh orang yang berintegriti dan juga
tidak ada kepakaran, saya rasa itu juga tak memberi apa-apa yang baik kepada PDRM. Tapi itu sebabnya saya berpendapat bahawa yang mustahak ialah ahli-ahli yang dilantik itu di dalam IPCC itu hendaklah orang-orang yang berkaliber dan juga pastikan mereka ni mempunyai integriti, tahu menyiasat dan pastikan juga bahawa tidak ada pilih bulu. Jadi ini sudah tentu. Yang pertama, apa yang kita nak ialah nak tingkatkan integriti IPCC itu. Yang kedua, kita kurangkan salah laku polis. Dan yang ketiga, untuk yakin ke masyarakat. Itu adalah mustahak. Itu saya cakap bahawa marketing itu adalah mustahak supaya kita wawat secara terbuka dan juga secara bebas, secara transparan kepada masyarakat bahawa PDRM juga secara dalaman ada agensi yang dikenali sebagai JIP mengambil tindakan yang serius dan sudah ramai telah diambil tindakan, bahkan dibuang kerja dan sebagainya. Dan juga melihat kepada tindakan yang perlu dilakukan oleh rakyat dan juga masyarakat terutamanya dalam memperkukuhkan IPCC ini. Bagaimana Datuk Seri melihat kepada rakyat dan juga masyarakat itu sendiri perlu memainkan peranan besar dalam memastikan tata kelakuan PDRM ini juga dapat dilaksanakan ataupun dilakukan dengan baik? Saya rasa yang paling mustahak ialah rakyat hendaklah memberi sokongan dan juga memberi maklumat-maklumat kepada PDRM. Dan maklumat itu sudah tentu mesti yang betul, ada nama, apa kesalahan, kejadian di mana. Jadi ini akan memberi suatu keadaan di mana polis akan dapat menjalankan tugas dengan lebih cepat dan mengambil tindakan dengan lebih baik. Jadi masyarakat yang kedua, saya rasa lebih baik kita salurkan maklumat ini terus kepada PDRM ataupun IPCC supaya mereka menyiasat. Dan jika sekiranya apa-apa tindakan yang telah diambil oleh IPCC, kemungkinan besar mereka akan memberitahu, memberi maklumat. Saya rasalah itu lebih telus dan ini akan memberi keyakinan kepada masyarakat. Jadi maknanya kita sekarang ni kita kena ingat bahawa kerja polis ni daripada surat beranak sampai ke surat mati. Dulu sekarang ni surat beranak diambil alih oleh JPN. Dan ada kala dah mati gali lagi. Itu susahnya kerjanya. Itu sebabnya saya rasa kita sebagai rakyat kita kena beri sokongan. Dan masalah polis ni satu dunia. Masalah isu salah laku, isu rasuah sebab dia ramai. Jadi oleh kerana itulah dengan adanya agensi luar ni, seperti juga yang disokong oleh bekas persatuan, saya rasa persatuan bekas pegawai polis dulu ni, supaya selain pada JIP untuk mengawal dalaman, iaitu untuk kawal disiplin dalaman, dan juga ada IPCC ataupun EAC dulu untuk sebagai luaran. Saya rasa kerjasama hendaklah diberi dan pastikan juga bahawa tindakan kita apabila kita menjalankan kesihatan dan ambil tindakan, hendaklah pastikan bahawa ia tidak pilih bulu sama ada pegawai kita sendiri atau sebagainya. Jadi ini akan memberi keyakinan kepada masyarakat bahawa apa yang kerajaan nak, apa yang agensi yang nak itu adalah benar-benar ikhlas dan tulus. Datuk, kalau kita lihat kepada angka sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, dalam tempoh 3 tahun itu berlaku juga penurunan berkaitan dengan salah laku dan juga tata kelakuan anggota PDRM dan juga mereka yang dibuang kerja. Saya mengambil satu contoh di Kuala Lumpur. 31 anggota pegawai polis KL dilucutkan jawatan bagi tempoh Januari hingga November lalu dan jumlah terbabit menunjukkan penurunan berbanding tahun sama untuk 2022. Adakah Datuk melihat kepada IPCC ini melihatkan satu tindakan dan juga perkembangan positif untuk kita melihat 2024 kadar dan juga jumlah itu akan terus turun sehingga tak ada langsung mungkin hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola dan juga tata kelakuan PDRM? Itu sebab saya kata tadi, iaitu JIP, iaitu satu Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard PDRM sendiri telah melaksanakan tugas yang baik. Dengan itu telah berlaku penurunan terutama sekali dari segi salah laku dan juga rasuah. Jadi ini satu perkara yang baik. Dan yang kedua, kita kena ingat juga ini adalah berdasarkan kepada kepimpinan yang ada. Maknanya apa jabatan juga, apa unit yang kita buat juga, jika sekiranya ketua itu tidak menunjuk contoh yang baik, ketua itu tidak ada integriti, maka saya rasa ini akan meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan salah laku. Jadi peranan role model ketua, iaitu yang contoh seperti diberi di Kuala Lumpur, itu menunjukkan satu perkara baik. Dan saya begitu gembira jika sekiranya
ketua-ketua yang baru dilantik ini, mereka ni mempunyai integriti yang tinggi dan pastikan bahawa mereka ni bekerja untuk masyarakat, untuk rakyat, dan pastikan juga bahawa imej PDRM ni dapat dikekalkan dengan baik dan juga dihormati dan diyakini oleh rakyat. Ini sesuatu yang menarik. Dua perkara penting yang Datuk Seri nyatakan tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepimpinan dan juga bagaimana ketua itu sendiri melaksanakan tugas. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan pilih bulu ini. Ini hal-hal yang kita tak boleh pandang enteng dan juga pandang sepi berkaitan dengan tindakan dan sebagainya. Baik, Datuk Seri Akbar Sata, Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia. Banyak lagi sebenarnya perkara ini untuk kita sentuh, tetapi mungkin di lain waktu dan juga di lain masa, sebab selepas ini ada... Ya. Cuma satu perkara yang akhir sekali saya sangat bangga, iaitu kepimpinan polis sekarang yang ada 3 orang ni, iaitu IGP, Timbalan IGP dan juga CID. Saya rasa combination 3 ni akan memastikan bahawa, dan saya percaya bahawa prestasi dan juga PDRM ni akan berada satu tingkat yang lebih tinggi. Ini penting juga kan Datuk Seri, bila Datuk Seri menyebut berkaitan dengan kombinasi itu, dia tidak boleh ada di mana-mana kelompongan dan juga kecacatan, sebab kombinasi itu yang membentuk satu perkara yang lebih. Saya rasa ini adalah kali yang betul-betul lah orang percaya. Saya sendiri pun macam ada confident ketiga-tiga watak ni akan membawa satu next level lah PDRM. Maka sudah tentu kelakuan, integriti akan dapat dikurangkan, pasti dikurangkan kerana ditunjuk tunjuk ajar dan juga kita mempunyai ketua-ketua yang berintegriti dan juga tunjuk contoh yang baik. InsyaAllah. Kalau Datuk Seri confident, saya pun confident. Baik, terima kasih Datuk Seri, Presiden Persatuan Pemeriksaan Fraud Bertauliah Malaysia. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.